بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سلام قبل الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير، ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan ni pun ke dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini, mengira detik menjalani waktu penuh dengan kemuliaan pada bulan Rajab yang Allah Subhanahu wa taala sempatkan untuk kita berada di dalamnya. Maka jangan kita lupa untuk memperbanyakkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Wabalighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah ke atas kami bulan Rajab dan berkati juga pada kami bulan Sya'ban. Dan ya Allah, kami mohon moga-moga disampaikan kami yang hina, yang lemah, yang berkalung noda dan maksiat ini untuk disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Amin. Justru kita juga diingatkan bila datang bulan Rajab untuk memperbanyakkan istighfar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala titik-titik dan titis-titis keampunan. Moga-moga kita adalah orang yang diberikan petunjuk, dilemparkan hidayah dan burhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita berada dalam kelompok manusia yang digelarkan sebagai al-mustaghfirin, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada ruang kita bermohon istighfar, maka teruskan memperbanyakkan kalimah berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan banyaknya kita berselawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Baik. Tuan-tuan sidang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, pada malam ini insya-Allah dengan ruang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kadar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, inayah dan iradahnya, kita dipertemukan untuk membawakan kepada tuan-tuan satu perbincangan yang kita sadur daripada kitab Madza Ya'ni Intima'il Islam, apa artinya saya mengenut Islam, daripada Allahyarhamhu Fadilatul Syekh Fathi Yakan. Tajuk kita pada malam ini adalah tajuk yang ketiga daripada tajuk besarnya, ciri-ciri harakah gerakan Islam, yang berada di bawah bab berkenaan dengan gerakan Islam, tanggungjawab dan persediaan. Dan tajuk yang ketiga pada malam ini iaitulah mengutamakan amal dan memperbanyakkan penghasilan daripada propaganda dan juga penerangan.
Fadilatul Syekh Fatih akan memuatkan perkara ini pada kedudukan yang ketiga daripada seluruh ciri-ciri yang disebutkan sebagai harakah gerakan Islam yang perlu untuk kita pahami dan perlu untuk kita hadam supaya kita menjadi orang yang benar-benar mengetahui bahawasanya gerakan Islam itu sebenarnya muncul dalam fitrah kemanusiaan manusia yang mengaku sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan gerakan Islam yang berbentuk kepartian. Sebab tu bila masuk tajuk bab gerakan Islam ni kadang-kadang ada orang yang legit minta maaf cakap sorry to say, bila dia dengar benda-benda ni dia kata macam biasa dengar tapi dalam kelompok-kelompok tertentu, dalam kepompong-kepompong tertentu. Tidak. Baginda Nabi SAW itu sendiri berdiri pada setiap titik gerakan dakwah Nabi, daripada sembunyi-sembunyi kemudian berubah menjadi terang-terangan, kemudian berubah daripada Mekah ke Madinah, kemudian ada susul-galuh perjanjian bagaimana disebutkan tentang pengukuhan diplomasi antara Nabi di kalangan umat Islam bersama dengan orang Mekah dan Madinah, dan juga di samping itu ada kelompok-kelompok musyrik dan juga Yahudi di Madinah. Kemudian bagaimana hukum kenegaraan yang diperkenalkan oleh baginda Nabi SAW, dan semua itu terbina dalam titik-titik halus gerakan-gerakan Islam ini. Dan yang ketiga pada malam ini, gerakan Islam ciri-cirinya adalah mesti mengutamakan amal dan melihat pada keberkesanan hasil, bukan retorik ataupun propaganda semata-mata dalam menyampaikan satu pembinaan karakter Muslim yang sejati. Bahasa mudahnya, banyak amal bukan banyak meramal. Dia banyak amal soleh bukan cari salah orang. Dia banyak melihat kekhilafan diri bukan menuding kesalahan orang lain. Yang tu yang nak dibawakan. Dan disebutkan oleh Fadilatul Syekh Fatih akan, dia sikit saja, ada 4. Dia sebut ada beberapa perkara yang menyebabkan gerakan Islam berpendirian demikian. Pasal apa kita kena utamakan amal dan memperbanyakkan hasil. Yang pertama, Islam telah menyebutkan amal secara khusus di samping menaruh kebimbangan kalau amal tersebut akan diresapi oleh sifat riak yang pada akhirnya akan merosakkan semua amal tersebut. Ini adalah dokongan gagasan pertama dalam pembinaan watak amal soleh yang kita selalu jumpa dalam Al-Quran. Tuan-tuan, macam kita selalu pesan dan saya ingatkan pada diri saya, bila mana kita berjumpa dengan kalimah iman, kalimah yang akan datang selepas daripada iman adalah gandingan dia, iaitu amal soleh. Sebab kita berdiri pada dua ketetapan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bila sebut kata kita ini adalah orang yang mengajak manusia melakukan kemakrufan, bukan itu sahaja kerja buat kita. Kita juga kena jadi orang yang mencegah orang lain daripada buat kemungkaran. Takkan boleh seseorang itu mengaku dirinya sebagai seorang Islam yang sejati bila mana dia hanya berdiri pada paksi mengajak manusia melakukan kebaikan, tetapi dalam waktu yang sama tidak ada usaha untuk mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran, ataupun vice versa, ataupun berlawanan sebaliknya. Dia adalah orang yang cukup tak suka dengan kemungkaran, tapi dirinya sendiri adalah orang yang tidak mahu melakukan kemakrufan. Maka ini adalah satu kerugian. Bahkan lebih menyayat hati bila mana Fadilatul Syekh Fatih akan dia letakkan yang pertama ini pada kolom yang disebutkan gagasan berkenaan dengan niat. Sebab tu kata ulama, keuntungan bagi orang-orang yang bila mana dia melakukan sesuatu perkara, dia sebutkan kalimah dengan jelas lillahi ta'ala. Saya berlepas diri daripada pertemuan pemikiran mana-mana mazhab. Cuma saya nak beritahu, antara yang senantiasa mengekalkan, perincikan, menetapkan kena lafaz pada niat adalah mazhab Imam Syafi'i. Kita nak puasa, tak ada siapa tahu pun, duduk atas kaki seorang-seorang pun, maka kita sebut nawaitu shauma qadin. Last sekali kita akan sebut lillahi ta'ala. Kita nak solat, tak ada siapa pun nak dengar kita solat sunat pun, tapi last kita sebut dalam niat tu usolli sunatan lillahi ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali, kalaulah seluruh tubuh kamu adalah tubuh ataupun badan yang melakukan ibadat bukan berserta dengan hati pun, masa tengah solat tu otak kita fikir benda-benda yang lain, masa tengah solat tu kita sedang ingat perkara-perkara yang tak sepatutnya, masa ketika kita solat tu
kita jadi orang yang tidak memberikan tumpuan terpenting ketika melakukan ibadat. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, asbab kamu menyebutkan kalimah lillahi ta'ala, maka lidah itu tadi memungkinkan ibadat kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai tahu tu, ini penelitian daripada ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i memilih untuk meletakkan lafaz niat pada ruang sunat yang digalakkan. Dan dalam tajuk yang pertama itu juga, amal yang kita lakukan itu senantiasa berisiko tinggi. Tuan-tuan kena faham satu, dosa kita pasti direkod. Pahala amal soleh kita belum tentu diterima. Bila kita duduk dalam kluster fikir macam ni, maka kita akan jadi orang yang lebih berhati-hati dalam tindakan pembinaan karakter ibadat. Bukan takat kita perincikan tentang nilai semasa kita melakukan ibadat itu, tetapi kita juga memikirkan consequences, kesan, defect, impact, efek sebelum dan juga selepas. Ada setengah orang dia berdiri pada fakta ataupun pada satu kefahaman, ialah solat sajalah, apa masalah. Maka dia pun datang dalam keadaan dengan wuduknya sedemikian rupa. Maka bila mana dia masuk ke dalam saf-saf di rumah-rumah Allah, di surau maupun masjid, diangkatkan takbiratul ihram dan hanya menunggu detik untuk memberikan salam. Lepas daripada salat, maka dia keluar. Bertebaranlah dia menjadi orang yang hanya memegang satu keadaan, aku telah menunaikan salat. Hanya itu. Tetapi gagasan salat ini yang diterima pada mulanya, kata ulama sepakat pada bulan ini, itu bulan Rejab. Tak lain tak bukanlah bulan ini kita akan dengar banyak kali disebutkan ayat daripada surah Al-Isra, ayat pertama, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi linuriyahu barakna haulahu min ayatina innallahu was-sami'ul basir. Gagasan peristiwa Isra Mi'raj yang kita pada hari ini dapat kebaikan salat itu berada keseluruhan faktanya, datanya, pra dan paskanya, bahkan perjalanan peristiwanya hanya dalam satu ayat ni, kata ulama. Daripada satu ayat tu dia cerita pasal semua karakter dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan orang yang boleh faham kata solat ini adalah perkara langit, maka dia akan bersiap sedia melakukan ibadat solat itu dengan kesiapsiagaan yang paling maksimal dia boleh buat. Sebab tu dianjurkan kepada kita oleh baginda Nabi SAW, bukan takat memperbetulkan ataupun memperbaiki bacaan solat kita, gerakan rokok sujud kita, tetapi juga diberikan mandat, perintah daripada Nabi SAW untuk memerhatikan gerak pakaian kita, perwatakan kita, perincian memohon keampunan daripada Allah sebelum kita nak merokok sujud depan Allah Subhanahu Taala. Datang dengan rasa membawa sekalung dosa. Dosa dalam apa ni, di atas kepala kita ni ada satu beban dosa yang terbesar yang kita bawa setiap kali kita main solat. Sebab Nabi sebut orang yang benar solat dia, kalau dia rokok, dosa akan jatuh berguling. Dosa yang ada dekat atas kepala dia akan jatuh. Dan barang siapa yang melakukan sujud dengan sujud yang benar di sisi Allah, seluruh dosa yang dia tanggung itu akan diluluh lantahkan dengan kebaikan ibadat solat dia. Tapi berapa ramai yang boleh feel benda tu? Betul kata ulama bila disebutkan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj dia punya rangkaian dia terlalu besar lah. Cuma kita nak berikan satu kesimpulan, dia adalah satu perjalanan demi perjalanan yang dibawakan kepada kita, ditunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membawa hamba-Nya bi'abdihi dalam satu peristiwa yang cukup mesmerizing, satu benda yang cukup indah, menakjubkan, awesome, benda yang betul-betul spektakular. Tak ada siapa boleh nak banding benda tu dengan karakter yang Allah Taala ciptakan, yang dipertontonkan kepada kita. Bila bicara berkenaan buruk, terlalu hebat. Bila bicara malaikat Jibril, terlalu hebat. Bagaimana perjalanan Isra itu sendiri terlalu hebat. Dan adakah kita sampai ke hari ini pernah membumikan perjalanan ini dalam ibadat salat kita?
Pernahkah kita bila mana kita berdiri untuk melakukan salat, seusai kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan baca kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Adakah tuan-tuan tak rasa dibawa dalam ayat itu, kita ni sebenarnya pada waktu ketika baca alhamdulillahirabbil alamin itu, kita bila mana kita jadi orang yang memuji Allah, orang yang memuji Allah tu dia akan dibawa untuk melihat the whole universe. Kan kita baca perkataan al-alamin. Masa tuan-tuan baca tu, tuan-tuan pernah tak terbayang ataupun tuan-tuan merasakan macam mana bentuk universe ni? Al-alamin ni macam mana? Dengan dunia aquanya, dengan dunia angkasa lepasnya, dengan bima saktinya, the Milky Way, the whole universe yang kita duk fikir. Bagaimana kita ni dikembarakan oleh Allah pada kunjungan ayat kedua surah Al-Fatihah. Kemudian kita dibawa terus dalam satu sentakan yang cukup mengindahkan. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Maha Kasih Sayang. Masa tu kita akan fikir, aku ni pun penyayang, anak aku sayang, mak aku sayang, adik aku sayang, isteri aku sayang. Tetapi dalam semua sayang-sayang ni, yang paling sayang adalah Allah. Allah lebih sayang kepada kita lebih daripada sayangnya kita kepada mana-mana orang. Satu ketika Nabi SAW bila mana bersama dengan para sahabat, ketika itu di depan Nabi ada tawanan perang. Dan tawanan perang ini tadi, di kalangan mereka ada satu orang wanita yang dia pergi ke setiap kemah tawanan itu, kemudian dia menyusukan bayi-bayi yang ada. Sebab mereka tawanan, maka mereka belum lagi ditebus, maka mereka kena survive waktu itu. Maka dia adalah seorang ibu dan dia masih lagi mampu untuk menyusu. Maka dia pergi setiap kemah dan cari mana baby yang belum lagi minum susu, dia nak susukan. Maka dia susukan seorang demi seorang demi seorang demi seorang. Dan kemudian kata Nabi SAW kepada para sahabat, adakah kamu melihat wanita itu yang pergi menyusu setiap bayi yang dia jumpa dalam setiap kemah tawanan? Ya Rasulullah, kami nampak. Adakah kamu rasa wanita ini sanggup untuk melemparkan bayi yang disusukan ini ke dalam api? Hampa rasa dia sanggup tak nak buang budak yang duduk susu itu dalam api? Maka para sahabat mengatakan, wallahi tidak ya Rasulullah, mesti dia tak akan sanggup untuk baling anak-anak yang disusukan itu ke dalam api, sebab ialah sayang. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah sayang kepada kamu, kasih kepada kamu lebih daripada kasihnya seorang ibu yang menyusukan kepada seorang anak. Tuan-tuan boleh faham? Itu baru Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmannya Allah diberikan kebaikan kepada semua makhluk yang ada di atas muka bumi. Baik dia adalah segala pokok kayu, binatang yang terkecil, yang paling mikro, sehingga yang paling besar tak mampu untuk dipeluk. Walaupun benda itu adalah benda yang kita nampak pada mata, yang tidak hidup, tetapi dia juga termasuk dalam ruang diberikan rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Rahim lebih eksklusif dan lebih inklusif, diberikan kepada orang yang man qala la ilaha illallah, hanya orang yang mengucap kalimah syahadah saja dapat rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih spesifik. Dan bila mana kita dibawakan pada ayat yang keempat, kita akan jumpa satu kalimah yang menggetarkan, satu kalimah yang merisaukan, satu kalimah yang menggelisahkan, iaitu bila mana kita membacakan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ini watak amal kita, watak ibadat salat kita. Masa kita baca Maliki Yaumiddin, pernah ke tidak di hati kita, barang mungkin di fikir kita terlintas yang menguasai hari pembalasan, Yaumul Ba'as, hari kebangkitan, Yaumul Mahsyar, yang mana hari itu tak ada siapa yang boleh tolong aku, yang boleh bantu aku, tak lain tak bukan melainkan naungan daripada Allah dan syafaat baginda Nabi SAW. Lain daripada tu, you on your own. Ibadat kamu, amal kamu, sedekah kamu, zakat kamu, infak kamu, tutup aurat kamu, hormat ibu ayah kamu, tolong sesama kawan kamu, hormat jiran kamu, semua itu ada dalam kelompok nilai orang yang berdiri dengan faham Maliki Yaumiddin. Dia tahu harta dia akan ditanya soal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap inci dan setiap hun. Sebab tu kita bawakan gagasan fikir supaya solat itu memberikan ruang kepada kita untuk refleksi diri. Masa tu bawa ayat keempat. Dan kita pun tahu dengan ibadat kita yang tak seberapa ini, kita yakin benar mana mungkin 4 kali takbir dalam solat jenazah yang bakal dilakukan ke atas kita nanti itu
mampu untuk meruntuh dan meluluh lantahkan semua industri dosa yang kita pikul bersama ketika mana kita hidup, yang dengan bongkak dan juahnya tak pernah diminta ampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita kena fikirkan. Sebab tu bila kita sampai ayat yang seterusnya, kita akan jumpa kalimah ya Allah dengan setiap beban fikir yang sedemikian, maka tidak lain tidak bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah sesungguhnya kami menyembah, dan kepada Engkau ya Allah kami tak ada tempat lain melainkan kepada Engkau jualah hanya sahanya untuk kami minta tolong. Dan sebab tu kena faham ibadat tu bukan benda yang memenuhkan masa. Dan selalu saya sebut, kenapa solat? Solatlah kamu kerana memang kamu menunjukkan rasa paling tidak malu dengan Allah, sebab tu solat. Solatlah kamu kerana kamu rasa tanggungjawab sebagai seorang hamba. Solatlah kamu dalam kerana kamu tahu dengan ibadat solat tu sahajalah mampu untuk menyelesaikan masalah kamu. Tapi kalau kita solat dengan rangkaian faham kita, iaitu pasal solat, dah ambil wuduk dah. Pasal solat dah masuk waktu. Yang tu bukan, tuan-tuan. Yang tu bukan isu dah. Isu dia kenapa kamu solat? Solat itu adalah untuk lidzikri, untuk ingat pada Allah. Bukannya untuk kita memenuhkan kita punya timetable, kita punya task. No. Dia adalah satu ruang interaksi yang paling tinggi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita minta, kita bagi tahu dekat Allah, sesungguhnya kepada Engkau kami menyembah, dan kepada Engkau tidak lain tidak bukan hanya sahanya Engkau untuk kami minta tolong. Lepas pada tu apa lagi kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Nak duduk dalam kelompok yang boleh mengekali berada dalam keadaan menyembah Allah dan senantiasa minta tolong pada Allah, dia kena ada satu aplikasi. Aplikasinya dinamakan dengan kalimah siratal mustaqim. Maka sebab tu kita download ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdina daripada kalimah hada menjadi huda, menjadi hidayah. Bila sebut tentang hidayah, hidayah ini adalah maklumat, mengetahui mana satu baik, mana satu buruk. Itu hidayah. Tuan-tuan tengok satu-satu insiden berlaku, tuan-tuan tengok, oh yang ni baik, yang ni buruk. Mengetahui. Dan dia adalah tingkat awal dalam nilai cahaya, nilai nur yang kita sebutkan pada kalam minadz-zulumat ilan nur, daripada kegelapan pada cahaya. Nilai takwa itu adalah yang paling awal peringkat dia, mengetahui yang baik dan juga buruk. Mengetahui. Yang susah hanya tingkat kedua, iaitu yang dinamakan dengan taufik. Apa itu taufik? Taufik itu memilih untuk mendapatkan yang baik dan memilih untuk meninggalkan yang buruk. Yang ini susah. Kita tahu mengumpat tu haram, tapi kita susah nak tinggal mengumpat. Bahkan kita pula ada grup mengumpat. Bukan sinilah, belah Burkina Faso. Kita tahu mencuri itu haram, tapi kita tak mampu untuk meninggalkan pencurian itu. Kita tahu judi itu haram, tapi kita tak sanggup nak meninggalkan judi itu. Maka orang ni tadi, dia dapat hidayah tapi tak dapat taufik. Sebab tu kita selalu minta daripada Allah, moga-moga diberikan taufik dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tingkat yang ketiga lagi tinggi, namanya burhan. Burhan ini bimbingan, burhan ini santunan, burhan ini adalah pimpinan. Yang mana kita minta pada Allah, ya Allah berikanlah aku hidayah, berikanlah aku taufik dan burhan. Macam mana jalan burhan ini? Burhan ini sampai satu ketika kamu akan dapati bagaimana Allah mengesampingkan kamu daripada terjerumus ataupun condong ataupun duduk dalam keadaan dekat dengan benda-benda yang maksiat ini. Ada satu ketika ada satu orang hamba Allah, dia berkata kepada Abu Yahamka, dia kata sesungguhnya perempuan yang tidak baik, yang menjalankan benda yang tak baik ini di Mekah itu bercadar, berniqab. Perempuan yang buat benda-benda yang tak elok di Mekah ni, mereka memakai niqab. Maka jawab Abu Yahamka pula, dia kata aku bawa balik pada Amerika. Alhamdulillah di Amerika tak ada siapa pun perempuan yang buat perangai tak elok macam tu. Dia kata hang bawa balik pada Amerika? Ya, aku balik pada Amerika. Takkan tak nak jumpa kot perempuan macam tu? Dia kata tak ada. Dia kata takkanlah Amerika tak ada. Terus di Mekah pun ada, pasal di Amerika tak ada.
kamu adalah apa yang kamu cari. Boleh faham? Yang tu yang mai tamsilan berkenaan jadi mata lebah, bukan jadi mata lalat. Kalau kamu adalah orang yang menapis segala benda yang kotor, maka yang kamu dapat cuma kotor. Kamu adalah penapis teh. Adakah kamu beroleh air? Tidak. Yang ada dengan kamu cuma serbuk. Sebab kamu adalah orang yang menapis kekotoran itu. Jadilah orang yang mencari nilai baik pada orang, maka kamu akan nampak benda tu. Sebab tu ketika mana kita berdiri untuk melakukan solat, antara bukti besarnya adalah bila mana kita melakukan sujud, kita melakukan rukuk di depan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak perlu untuk kita membanding-bandingkan dosa orang dengan dosa kita. Sebab tu dalam solat bukanlah waktu untuk mencari salah orang. Menegur kesilapan dia, tetapi bukan mencari-cari salah orang. Bila solat, solatlah kamu dengan titik tumpu yang tertinggi. Bila mana ada kesilapan dan sebagainya, mampu untuk menegur secara berhikmah, maka tegur. Tapi jangan pernah menjatuhkan air muka orang yang nak kamu tegur. Dan ini adalah perkara yang kita hilang di waktu ini. Sebab kita hari ini bangga dengan ilmu, tetapi kita rasa keji dengan adab. Kita rasa jijik bila beradab dengan orang. Kita rasa buang masa kalau aku buat baik dengan dia. Dan ini senantiasa meniti di bibir umat Islam. Dah buat baik dah, lama dah buat baik. Aku buat baik lama dah dengan dia, tapi dia tak pernah buat baik dengan aku. Aku malas nak buat baik. Rugi rugi. Sebab Nabi jawab, ada orang macam tu, dia duk buat baik dengan adik-beradik dah. Kemudian adik-beradik dia buat tak tahu dekat dia. Dan dia tanya dekat Nabi SAW, adakah benda yang dia buat ni tak betul? Sebab itulah dia tidak dilayan dengan baik. Kata Nabi SAW, kalau engkau kekal melakukan kebaikan, maka Allah mengenal engkau dengan kebaikan itu. Dan tak perlu risau dia nak balas dengan baik ke buruk ke, yang tu urusan dia dengan kamu. Tetapi urusan kamu dengan dia dan urusan kamu dengan Allah selesai. Kerja kamu cuma buat baik. Tapi nak buat baik ni, kalkulator dia satu je lah. Nak mula buat baik senang. Nak kekal berbuat baik itu bapak punya susah. Memang susah amat lah. Bukan sikit-sikit ayam lah. Kan? Sebab tu bila sebut berkenaan dengan ibadat, ya kita kena perhalusi ni. Sampailah di kalimah yang terakhir kita minta, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan aku tahu ya Allah, jalan yang kata siratal mustaqim ni, jalan yang semua benda aku angkat dan aku anggap semuanya nikmat. Di kalangan kita susah nak kekal mengetahui bahawa sakit tu nikmat. Susah kan? Kita nak abang kata sakit ni nikmat, susah. Tetapi hakikat sakit itu sebenarnya nikmat. Sebab tu orang kita panggil jatuh sakit. Sebab sifat jatuh tu adalah musibah. Musibah tu adalah benda yang Allah Ta'ala bagi, cuma dia main dalam sampul yang kita lah kata tak baik dan baik. Sebenarnya dua-dua baik. Bila ada satu orang sakit, Allah Ta'ala bagi dia sakit tu supaya dia jauh daripada kemaksiatan. Susahlah tengok orang sakit bawa ayak drip duk pi karaoke. Pernah jumpa? Pegang tiang tu ada ayak duk meleleh tu, tak masuk kan. Tentu tengok duk bubuh lagu Cik Mek Molek dekat karaoke RM1. Pernah tak jumpa? Kalau jumpa saya nak minta autograf. Ataupun dia duk pakai, dia ditolak untuk pi dekat kasino sebab nak main judi. Ada? Maka sakit tu tadi, kalau dia faham balik sakit yang baik, sakit tu adalah nikmat, jauhkan dia daripada maksiat. Dan sebab itu hari ni kita nak kekal mengetahui benda ni susah. Sebab tu bila sakit, kita pun nanti akan bunyilah perkataan-perkataan yang klise. Masa ni lah nak demam, masa ni lah nak sakit perut, supaya tak ada masa lain. Ya, masa tu sebab Allah tahu masa bila yang paling tepat untuk orang sakit perut. Dan benda tu mengelak kamu daripada musibah maksiat lebih besar. Tapi pasal kita ni orang yang tak faham bahasa Allah, kita ni orang yang tidak mengetahui basirah ataupun pandangan yang mengikut firasat yang ada pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang susah. Sebab kita manusia kan, allamahul bayan. Bahkan bila diperintahkan apa-apa, kita nak perinci satu demi satu. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan proses pembinaan watak ibadat, terutamanya solat, maka hari ini kita kena perhalusi kembali. Datang dengan pakaian terbaik, letakkan wangi-wangian bagi lelaki, cuba usaha untuk kita persiapkan diri kita sebaik mungkin dan bawa watak solat tu di luar daripada solat.
Jangan bawa watak dunia masuk dalam solat kita, tapi bawa watak solat masuk dalam dunia kita. Ini kita tak, kita jenis orang tergesa-gesa di dunia kita. Mana-mana benda kita nak buat semua tergesa-gesa. Tapi benda tu rupanya dia defect kita punya ibadat. Dalam solat pun kita nak tergesa-gesa. Main bulan Ramadan kan, dia pergi tiba tarawih 27 rakaat 6 minit. Tanya pasal apa, dia kata aku macam ni kalut-kalut punya. Relax bang. Pasal buat penang kota tak habis pun. Hang duk relax. Semayang buat standard biasa, ikut yang mana kita patut buat, and then rehat. Sebab solat ni kata Nabi SAW, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, iqamat, sesungguhnya kami nak rehat dalam solat. Nabi menggunakan waktu solat itu sebagai rehatnya Nabi. Tapi bukan rehat betul. Sujud sejadah 6 hari kemudian baru bangkit. Sujud sejadah tu orang baca tahiyat habis dah, dia tak bangkit-bangkit ni. Memang sujud sungguh, dosa banyak agak bawah kita tak tahu lah. Hak tu dia rehat sungguh lah. Baik hang tibai tutup narita main lapik 3-4 lapik bawah tu. Nak abang kata rehatnya Nabi, solat Nabi lama, rokok dengan tomak ninah Nabi SAW itu lama, sujudnya lama. Waktu tu interaksi tertinggi yang Nabi SAW gunakan untuk mohon apa-apa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ambil kesempatan tu, kita anak nak periksa ataupun kita sendiri yang nak pergi periksa, ada urusan yang besar nak dilakukan, maka setiap kunjungan sujud minta kepada Allah. Jangan malu-malu. Adalah berkenaan dengan isu, bolehkah nak cakap bahasa Melayu? Tak payah cakap lah, sebut dalam hati. Jangan duk pergi kalam pula, duk aduh dalam sujud, tak payah, sebut dalam hati. Yang boleh baca adalah kalimah-kalimah yang dibenarkan. Kata ulama, apa-apa doa, terutamanya benda yang tidak boleh, tidak dikira sebagai membatalkan salat. Adapun membaca doa yang diambil pada Quran, ada perbezaan pendapat. Tapi kalau kita memang duk baca doa tu diambil pada Quran, tapi memang kita duk sentiasa baca doa tu, maka diharuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, itu daripada Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, itu daripada Quran. Maka kita nak baca dalam sujud kita, silakan. Sebab kita dah biasa duk baca. Dan sebab itu juga bila mana kita tengok balik dalam ibadat kita, kenapa benda ni diperincikan oleh Nabi SAW, supaya amal kita itu tidak diresapi dan tidak dirasuki oleh sifat-sifat riya. Yang kita baca bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan orang yang lalai dalam salat, sifat utama mereka yang lalai dalam salat, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Ada fathah pada huruf ra. Maksudnya setiap solat dia buat tu dia nak supaya orang tengok. Bukan kata kalau macam tu tak pergi sembahyang jemaah tak. Pasal kita sembahyang ramai nanti orang nampak. Ada saya pernah jumpa puak-puak ajaran sesat ni. Dalam 1 tahun tu kita jumpa, memang dahsyat. Jumaat tak pergi, sembahyang raya apa semua tak pergi, sembahyang dalam bilik tertentu kan. Dan pasal apa tanya, bila tanya kat dia pasal apa buat sembahyang lagu ni, dia kata kami ni adalah orang yang tidak mahu melalaikan solat. Macam mana kata melalaikan solat? Alah sembahyang ramai nanti orang nampak. Kira nampak tu kira riak. Riak ni sifat dia kita kena kikih. Dia bukan kata boleh bunuh dah, mesti ada lah. Sebab dia ni, riak ni adalah apa yang disebutkan sebagai satu perkara yang senantiasa menghinggap pada hati manusia. Syirik kecil. Maka bila kita ni solat dalam keadaan ramai-ramai, ia tidaklah dikira sebagai riak. Yang dikatakan riak secara muktamad adalah bila mana kita buat ibadat tu kerana orang, perintah orang, nak dapatkan followers, nak dapatkan supporters, nak dapatkan viewers, likers, subscribers, like, comment, share. Dia nak macam tu. Dia nak supaya orang nampak kata dia tu adalah ahli ibadah. Maka ini adalah satu benda yang tidak dibenarkan. Cuma benda ni bukan kata tak benar kita duk fikir aku tak bagi riak meh, aku tak bagi riak meh. Tidak. Dia kena main dengan rangka yang kita sebutkan tadi, daripada sebelum solat sampailah selepas solat. Kekal berada dalam situasi itu, riak tak mampu untuk menghampiri kamu. Kalau kamu jaga daripada sebelum dan juga selepas. Tapi kalau kamu cuma masuk terus untuk solat tanpa ada persiapan sebelum, tanpa ada persiapan selepas, maka benda ni akan memberi ruang besar untuk riak masuk. Kerana itu kena fikir, barang mungkin dalam waktu kita yang masih tersisa,
Bukanlah dimasukkan ke dalam neraka itu yang terawal-awal adalah orang yang melakukan judi. Orang yang masuk dalam neraka yang paling awal itu bukanlah orang yang berzina. Bukanlah orang yang masuk dalam neraka itu adalah orang yang mengekali mencuri, berasuah dan sebagainya, pecah amanah. Tidak. Yang akan awal masuk neraka dalam sekian banyaknya keadaan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang beribadah tetapi ibadat mereka bukan kerana Allah. Mereka adalah orang pertama, kluster pertama yang akan dijunam jahanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lain-lain. Kafir pun akan masuk ke neraka selepas apa? Golongan munafiqun. Bukan kafir masuk dulu. Bos masuk dulu. Siapa bos? Munafik. Ni geng-geng munafik. Dan mereka pula masa atas dunia duduk dalam dua karakter, dipergunakan dan rasa mereka pula mempergunakan. Atas dunia mereka adalah orang yang berkolaborasi dengan kekufuran. Bagaimana tindak tanduk mereka? Bila datang kepada orang yang tidak beriman, mereka mengatakan mereka adalah golongan yang menolak keimanan. Dan bila mereka datang kepada orang yang beriman, mereka akan mengatakan kami adalah orang yang benar-benar menentang kekufuran. Dan mereka hidup dengan laba untung yang mereka dapati daripada kedua-dua kelompok ini, fikir mereka. Dan kata Allah, mereka merasakan mereka mampu untuk menipu Allah, tetapi sebenarnya mereka adalah orang yang menipu diri sendiri. Sebab tu dalam ruang yang tersisa ini perlu untuk kita segarkan selalu bahawasanya kita ini adalah orang yang pasti mati. Syurga belum tentu, tetapi neraka juga belum tentu. Dengan harap izin Allah, rahmat Allah, kita minta moga-moga dijauhkan neraka daripada kita. Tapi nak kekal untuk faham sedemikian, ia adalah satu perkara yang cukup besar dan berat untuk kita konsisten. Yang ni yang bahaya. Sebab tu dalam tempoh Rejab ini, sebagai contoh, kita ambil istifadah daripada kebaikan bulan Rejab. Rajab itu adalah terjib keagungan, kemuliaan. Dalam riwayat lain sebut Rajab itu adalah curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dinamakan Rajab ini adalah Syahrullah, bulan Allah. Bulan Rajab Nabi sebut dalam hadis, antaranya riwayat daripada Abu Bakrah radhiyallahu an. Ini diambil daripada pendalilan berkenaan dengan turunnya ayat surah Taubah ayat 36. Allah Taala ceritakan dalam Al-Quran surah Taubah ayat 36 itu berkenaan dengan pembinaan makhluk yang dinamakan sebagai langit dan bumi, penciptaan siang dan malam. Kemudian terus Allah Ta'ala mengatakan bahawasanya telah pun diciptakan bersama pada waktu itu bulan-bulan dalam setahun. Asna Asyar, ada 12 bulan. Daripada 12 bulan ini ada 4 bulan haram. 3 kata Nabi SAW mutawalliyat. 3 bulan ini berturutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. 3 bulan ini berturutan. Dan kemudian kata Nabi SAW, wa Rajabun mudar baina Jumadi wa Sya'ban. Dan satu lagi bulan haram adalah bulan Rajab mudar yang berada di antara bulan Jamadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Baik, apa itu bulan haram? Maksud yang paling mudah, 4 bulan haram ni adalah bulan orang Arab jahiliah dulu. 4 bulan ni mereka tak perang, tapi ada beza. 3 bulan berturutan ni semua kabilah, semua bani di Mekah tak perang. Semua kabilah di Mekah tak perang 3 bulan. Tapi bila main bulan Rejab, satu saja bani, satu saja kabilah yang tak perang dalam bulan Rejab ni. Kabilah mana? Kabilah Mudar. Sebab tu Nabi sebut wa Rajabun mudar, nak memuliakan tindakan, respon daripada Bani Mudar kerana mereka tak berperang. Macam mana kata tak berperang ni? Kalau mereka bergaduh, berkeli, berperang, masuk saja waktu malam, maghrib tu adalah bulan Zulqa'dah, maka setiap perang berhenti, tak boleh perang. Kalau nak takik tu, masuk dah maghrib, oh dah masuk bulan Zulqa'dah, tak boleh perang. Lepas tu bila pula boleh perang? Habis Muharram, bulan Safar baru boleh sambung. Apa mereka buat dalam 3 bulan tu? Mereka kena balik gantung pedang, gantung tombak, beliung, lembing, diletakkan di rumah. Anak panah diletakkan di rumah. Tak boleh bawa senjata 3 bulan tu direct. Kenapa? Dalam bulan-bulan ni
adalah Ashhurum Ma'lumat, iaitu bulan diketahui adanya proses melakukan ibadah haji. Bulan Dzulqa'dah orang mula masuk ke Mekah, bulan Dzulhijjah orang buat ibadah manasik haji, bulan Al-Muharram orang mula keluar meninggalkan Mekah. Nak jaga penghormatan ataupun nak jaga identiti Mekah itu di kalangan orang-orang Jazirah Arab keseluruhannya, penting untuk dijaga pada 3 bulan ni, supaya nanti orang balik pada Mekah, orang akan kata, oh Mekah tak ada perang apa, sebab 3 bulan tu bulan haram. Dia pun nak jaga nama Mekah tu. Yang ni adalah tindakan orang-orang kafir Quraisy pada waktu tu dan juga sebelum daripada tu. Tetapi bila masuk bulan Rejab, kabilah ni semua perang kecuali Mudar. Mudar ni siapa dia? Kalau susul galuan Nabi ada Mudar daripada Kinanah bin Khudaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan. Mudar tu. Bulan Rejab ni keturunan Mudar tu memang depa takkan perang. Kalau kabilah Al-Makhzum, Bani Makhzum nak berkeli dengan kabilah Bani Kinanah sebagai contoh, mereka pun minta tolong, hampa ni tolonglah kami Mudar. Mudar kata no, bulan Rejab kami off. Minta serta penyambung pun takkan boleh tolong. Dia tutup air tu, dia kena tunggu habis bulan Rejab. Bila? Sya'ban. Baik, yang kita nak bawakan, kalaulah orang Arab jahiliah yang menyembah syajar wal hajar, menyembah kayu dan juga batu, melakukan penzinaan tahap maksima, membunuh anak perempuan mereka hidup-hidup dengan ditimbus di dalam tanah, mereka adalah orang yang senantiasa berada dalam keadaan tinggi kemuncak maksiat mereka, dengan judinya, dengan araknya, segala macam kejahilian, pun sanggup untuk melakukan gencatan senjata dan kata daripada melakukan sebarang perkara yang boleh menimbulkan yang disebutkan pertembungan dan percakaran sesama bangsa. Mereka boleh stop perang, tambah pula kita yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan Rejab ni ujian dia memang ni lah supercalifragilisticexpialidocious lah. Dia punya keadaan tu terlalu mangkap betul. Masuk bulan Rejab dia punya ujian berat. Kata Abu Fida bin Ismail Ibnu Kathir, dia kata bulan Rejab ni kalau hampa buat baik lipat kali ganda bang. Hampa buat benda baik dia akan double. Tapi kena ingat, kalau buat benda mangkap pun akan double juga. Buat benda yang maksiat pun akan double juga. Kata Imam Al-Baihaqi yang diambil daripada jalur periwayatan Imam Al-Baihaqi akan doa yang kita duk baca tu, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan tu, kita akan jumpa dalilnya daripada Imam Al-Baihaqi. Status hadis adalah dhaif, tetapi untuk kita baca tak ada masalah sebab dia still hadis. Kalau orang kata ni bukan pada Nabi, orang tu tak mengaji hadis, walaupun dia hadis dhaif ataupun hadis dhaif jidan, tapi tak ada siapa ulama hadis berani kata yang ni bukan hadis. Sebab memang dia hadis, cuma jalur periwayatan itu ya mungkin ada technical issue, tetapi masih lagi hadis. Kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab dia Syu'abul Iman, dia kata barang siapa melakukan kebaikan di bulan Rejab akan digandakan 70 kali ganda. 70 kali ganda. Setiap benda baik yang dia buat dalam bulan Rejab akan digandakan 70 kali ganda. Dan kemudian kebaikan yang dilakukan di bulan Rejab disinambungkan ke dalam bulan Sya'ban. Kebaikan itu akan digandakan sebanyak 700 kali ganda, bersamaan dengan pahala minimum untuk sedekah 700 kali ganda. Dan barang siapa dengan kekuatan dan kemampuan atas izin dan redha Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membimbing bersama kebaikan itu daripada bulan Rejab masuk ke Sya'ban dan diteruskan masuk ke bulan Ramadan, maka untuk bulan Ramadan ganjarannya adalah ganjaran yang lebih besar, kerana ganjaran itu hanya berada pada titik wallahu taala a'lam. Allah saja yang tahu. Sebab Ramadan ni dia besar. Sebab tu dalam doa kita baca macam mana? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita tak baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barakna Ramadan. Pernah banyak dengar wa barakna Ramadan? Tidak. Bulan Rajab kena minta berkat, bulan Sya'ban pun kena minta berkat. Tapi bulan Ramadan pasal apa tak minta? Sebab Ramadan tu dah memang berkat dah. Ramadan tu tak payah minta, memang dapat. Tapi bukan berkat hak pukul 11 pagi pergi beratok tu. Itu nasi kandang. Hak ni berkat dia apa dia? Al-Mubarak.
Sebab tu Ramadan digelar panggil dengan kalimah Ramadan Al-Mubarak. Tapi kalau tuan-tuan nampaklah Al-Mubarak tu, kalau tuan-tuan nampak Al-Murtabak, ada satu kedai nasi kandang dia silap tulis, saya pergi tegur, dia buat salinan yang kedua pun sama juga, selamat menyambut bulan Ramadan Al-Murtabak. Adalah satu tempat di Penang, lama lah sebelum Covid lagi ya. Tapi zaman tu dah ada lah geng plastik hitam, dah ada lah geng-geng PH ni, dah ada lah plastik hitam. Saya beritahu, kata ni silap ni, bukan Al-Murtabak. Habis tu Al-Mubarak, Allah silap, ganti. Okey, cantik. Minggu kali lagi saya main tengok gambar lain lah, cantik baca tulisan serupa juga. Tapi orang pun penuh apa tu lah, duk beli murtabak kan lah. Sebab tu bila sebut kata Ramadan, no need to worry about anything tentang barakah, sebab semua benda berkat. Tuan-tuan duduk dalam nafas Ramadan, daripada waktu maghrib 1 Ramadan tu, berkat dah masa tuan-tuan, berkat dah pandang mata tuan-tuan, berkat dah percakapan tuan-tuan, berkat dah usaha tuan-tuan, tenaga tuan-tuan, masa tuan-tuan, semua berkat. Cuma nak jaga berkat tu kena jauh pada maksiat lah. Sebab tu kita duk beritahu, Ramadan ni kapasitinya siang malam. Bukannya daripada waktu tahan lapar tu saja puasa. Masuk Ramadan siang tu, lepas makan sahur kita main kerja. Aku dah cerita nak buat kahang, tapi pasal puasa ni aku malas. Tahu lepas buka puasa dia call, kan tadi aku buat kahang dah cerita kan, ni aku nak buat kahang. Dah tak, malam tu pun Ramadan mengkap ni. Jangan jadi mangkuk ubi sangat. Malam tu pun Ramadan lagi. Bukan kata lepas hang siapa dia suruh kurma Yusuf Tayyub tu, hang boleh dah duk mengata orang, dah tak boleh. Sebab kita nak jaga nilai keberkatan. Once kita dah buat benda tu, luput, kena start over balik. Boleh faham? Sebab tu bulan Ramadan ni hakikatnya kata Allah, kutiba alaikumus siyam. Apa itu siyam? Tahan diri. Tahan diri. Tahan segala benda yang ada dengan diri kita. Matanya ditahan, telinganya ditahan, lidahnya ditahan. Segala kemangkakan dalam diri kita pun ditahan. Tak boleh buat benda tak senonoh. Lo senang buat benda tak senonoh, lepas tu buat disclaim kat bawah tu, social content, mau dapat starlight ramai-ramai. Ni lo ni duk jumpa banyak. Aduh, bulan Rejab ni memang ujian dia berat, sebab kita nak dapat pahala double. Bila nak dapat pahala double, kerjanya pun kena double lah. Takkan kerja pekak-pekak yang nak bagi. Hang kerja apa? Saya cuma kerja daripada pukul 8 sampai pukul 8 suku. Gaji RM4,500. Buat apa? Tak buat apa. Main duduk atas bangku saja, lepas tu balik. Siapa nak bagi kat hang lagu tu? Ronaldo pun kena turun padang bang, nak dapat 1 saat RM1,047. Tu tak kira gaji tahun ni lah, sebab saya bukan kerja orang kena. Saya duduk tanya ustaz tahu mana? Dah orang abang bagi tahu ya. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan ibadat kita bulan Rejab, ya kena jaga, kena kontrol. Sebab tu bila masuk bulan Rejab, kalau tuan-tuan perasan, ada isu berkenaan dengan pembakaran Al-Quran. Setiap umat Islam di belahan dunia menunjukkan rasa ketidakpuasan hati mereka. Amarah ini seperti mana dikobar-kobarkan oleh segala masalah yang melanda di kawasan jiran tetangga dalam kawasan kita, kemudian ditambah pula dengan api tular berkenaan dengan pembakaran itu. Tak ada siapa pun di kalangan umat Islam yang redha dengan tindakan ini. Adalah beberapa tindakan respon yang besar daripada kerajaan-kerajaan negara-negara tertentu, antaranya Turki, tidak lagi melakukan hubungan diplomatik dengan pihak Sweden. Bahkan pada hari yang berdekatan dengan kejadian insiden pembakaran itu, sepatutnya Turki menerima kedatangan Menteri Pertahanan Sweden, tapi disebabkan oleh bongkak dan juga juahnya pihak kerajaan Sweden yang tidak mahu mengenalkan apa-apa tindakan kepada ahli politik mereka, kerana dilindungi oleh undang tubuh kerajaan mereka, perlembagaan mereka, atas nama free speech, atas nama kebebasan bersuara, maka kerajaan Turki tidak berniat untuk menyambung hubungan tersebut. NATO terkesan, EU terkesan. Itu pada fasa interaksi global di kawasan Eropah. Malaysia bangkit dengan satu laungan respon menentang dengan cara yang bagi saya agak menarik, iaitu bersetuju untuk mencetak sebanyak 1 juta Al-Quran untuk diedarkan, iaitu dengan melakukan perkara demikian sebagai satu tindakan solidariti kebersamaan menentang pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh satu orang manusia di Sweden itu.
Di London setiap hari sampai ke hari ni, setakat yang saya maklum pada petang tadi, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang Islam di London sendiri membacakan Al-Quran setiap hari, setiap waktu di depan kedutaan Sweden sampai hari ini. Dan perkara ini tak memberikan apa-apa kesan, melainkan pada 3 minggu lepas, selepas seminggu daripada isu pembakaran dilakukan oleh ahli politik itu, dia keluarkan satu kenyataan yang kemudian dipetik oleh satu berita CNBC yang sempat saya tengok pada waktu yang lepas. Dia mengatakan dia akan terus untuk membakar Al-Quran setiap minggu, dan hari yang dipilih untuk membakarnya adalah hari Jumaat, hari ini. So setiap Jumaat dia akan bakar. Baiklah, itu dia punya keadaan. Maka kita kena balik praktikkan pemahaman tentang Quran. Nombor 1, Quran siapa yang turunkan? Allah. Allah Ta'ala kata apa? Allah yang turunkan Al-Quran dan Allah yang akan jaga Al-Quran. Betul? Baik. Kita adalah manusia yang mengaku sebagai umat Nabi SAW. Kerja kita dengan Quran ada 2, iaitu yang pertama Iqra', yang keduanya Utlu. Utlu adalah satu benda yang susah, sebab satu benda yang berat, satu benda yang besar. Sebab kita nak menghayati Quran, kita nak kena bawa nilai Quran dalam kehidupan. Cakap kita cakap Quran, pandang kita pandang Quran, pakaian kita pakaian nak ikut Al-Quran. Kita punya fikir ikut Al-Quran. Pendengaran kita nak dengar benda yang Quran bagi kita dengar. Jangan dengar benda yang Al-Quran tak bagi kita dengar. Yang tu Utlu. Yang tu lah mai pada perkataan yang akhirnya membentuk kalimah tilawatul Quran. Tilawah ni lagi berat, tafsirnya, fahamnya, hayatinya, hidupkan ruh Al-Quran dalam kehidupan. Maka kita ada satu lagi yang lebih mudah, namanya Iqra'. Apa maksud Iqra'? Bunyikan, daripada kalimah Qur. Bila sebut kata Iqra', maka baca. Jadi apa yang saya nak beritahu, ialah ada orang bakar, siapa tak marah? Kita marah, kita geram kan? Boleh geram, tak ada masalah. Tetapi pernah tak kita rasa kita kena lebih marah, dan kita kena rasa kita ni patutnya lebih geram bila kita ni nama kita ada bin dan binti, tapi tak pernah rasa nak buka Quran baca? Pernah tak rasa marah benda tu? Kalau tak pernah rasa marah, makna kata ada something wrong dengan kemarahan kita tu. Kalau kita marah orang bakar Quran, kita juga kena marah. Sebab apa? Kita ada Quran tak baca. Kalau kita marah ada orang menghina Al-Quran, maka kita juga kena marah bila mana kita ni orang yang menzalimi Al-Quran, bukan melazimi Al-Quran. Tapi benda ni tak mampu untuk dikeluar katakan kepada masyarakat terbanyak. Kerana apa? Ia lebih menjentik dan juga menstalite emosi kita. Saya sebut stalite 2 kali dah, dengan izin. Boleh faham tak tuan-tuan? Sebab tu ialah kalau kita nak respon, kita bukannya siapa-siapa. Kita bukannya ketua kerajaan, kita bukannya ketua negara, kita bukannya orang yang memiliki empayar. Kita cuma satu orang yang bekerja 8 ke 5, ada keluarga kecil kita, ada anak-anak yang perlu disuapkan makan, dan tujuan hidup kita adalah membesarkan Allah. Salah satu jalannya adalah dengan baca Quran. Patutnya kita kena lebih marah kalau kita ni boleh baca Quran tapi kita tak pernah buka. Lepas tu kita duk beritahu buka lah Quran, walaupun yang dibuka tu cuma surah yang sama. Inna a'tayna, tak ada masalah, janji buka. Kita kena jadi orang yang macam tu, kena lebih marah, lebih agresif. Dan sebab itu juga benda ni jadi dalam bulan Rejab, sebab yalah ini ujian lah. Yang ni yang kita kena faham. Pasal apa jadi bulan ni ya? Sebab ujian dia memang bulan Rejab. Dan banyak lagi lah ujian-ujian lain yang kita berasa macam saya tadi pukul 6.30 dah dapat satu perbincangan rahsia berkenaan dengan isu pengislaman, dan tak habis lagi, sampai lah tak habis. Tadilah saya tengok pun tak habis lagi. Allah Rabbi, Allah sedang menguji lah, yang saya boleh beritahu kat tuan-tuan. Dunia hari ni, untuk spesifiknya kita, secara keadaan kita ni memang sedang diuji secara agresif. Saya sebutkan dengan perkataan agresif sebab amat dahsyat sangat law ni, pelik. Tapi itulah bulan Rejab. Bila kita faham bulan Rejab, maka kita nak kena kontrol, kena hold on, kena benda tu kena ingat bahawasanya ini adalah ujian berat. Kemudian yang kedua tuan-tuan, tabiat Islam itu sendiri enggan berpegang dengan propaganda yang berlebihan dan membangkitkan semangat yang tidak dibelatar belakangkan oleh amal. Lima yaqulu ma la taf'alun. Jangan kamu jadi pendongkong kepada benda yang Allah Ta'ala dah sebut. Jangan kamu jadi orang yang bercakap tapi kamu tak buat. Kamu duk suruh orang baca Quran tapi kamu tak baca pun Quran.
Kamu duk suruh orang sedekah tapi kamu tak sedekah pun. Kamu duk suruh orang solat tapi kamu tak solat pun. Kamu duk suruh orang zakat tapi kamu tak zakat pun. Kamu suruh orang tutup aurat, kamu tak tutup aurat pun. Kamu kata dekat orang jangan mengumpat tapi kamu tak berhenti pun daripada mengumpat. Maka jangan jadi orang yang duduk dalam industri dosa sedemikian. Kerana balasannya adalah balasan yang lebih berat. Dan kerana itu tabiat kita sebagai seorang Islam adalah mengajak manusia meninggalkan propaganda-propaganda yang berkonspirasi tahap tinggi ni. Bila kata nak buat saja. Macam nilai eskatologi, orang duk himpun berkenaan dengan fitnah akhir zaman. Baru ni pun ada isu minggu lepas di Israel sedang heboh berkenaan dengan tanda akhir zaman. Telah keluar satu binatang yang dinamakan sebagai Dabbatul Ard, mengikut apa yang telah pun ramalkan bagi faham mereka lah, apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis berkenaan akhir zaman. Dia kata Dabbatul Ard dah keluar lah di Israel. Maka orang pun pilih cari, jumpa binatang tu. Bahasa kita panggil lebih kurang mengkarung, tahu mengkarung. Cuma dia ni main dalam bentuk salamander. Salamander kenal salamander? Dia macam cicak tapi dia shining lagi, and then dia panjang sikit. Macam cicak ni kita tahu komposisi vertebrata dia tu, tulang dia kat sini ni. So kita tahu kalau kaki depan tadi, kaki belakang tadi. Tapi untuk binatang hak macam salamander ni, kaki dia tadi, lepas tu badan dia boleh lagu tu, kaki tadi. Dan binatang tu yang keluar. Depa bimbing gambar, depa kata ni lah Dabbatul Ard. Suka-suka pak menakan dia buah nama. Pasal apa depa duk kata lagu tu? Sebab hujung tahun lepas, sekitar bulan 10, bulan 11, mereka dah kata Mesiah mereka telah muncul. Dan satu orang lelaki di kalangan mereka juga, geng-geng mereka agaklah, grup WhatsApp mereka agaklah. Tapi mereka angkat dia jadi bahasa kita Imam Al-Mahdi mereka. Dan bila dia keluar saja tu, dia kena main dengan bukti tanda yang lain. Salah satu tanda dia adalah menatang tu. Nayong menatang tu. Pakat main ambil gambar habis. Dah lah keleping, comel lah. Dia jadi macam sisik ular sikit, macam ular kapak punya ekor. Ular apa? Orok-orok kan. Ekor dia macam tu macam tu. Lepas tu dia pun duk abang kata dia nak kiamat lah. Satu lagi sebab apa? Sebab tahun 2024, tahun depan bulan Februari ada 29 hari. Kemudian tahun 2024 kalau ikut dalam kitab mereka akan berlaku kiamat. Jadi mereka lah ni tengah ketak kepala nak kiamat. Kita pula tak nak kena-mengena pun ketak sekaki. Ni masalah. Hampa order telok goyang ke apa? Yang tolong duk ketak sama-sama. Hang siapa ni? Aku ketak ni. Marilah kita ketak sama-sama. Ni pakai duk kalut. Sebab tu bila sebut tentang isu ni, propaganda tinggalkan. Kamu nak jadi tentera Al-Mahdi, ya silakan. Kamu nak jadi orang yang mengikut Al-Mahdi di akhir zaman, ya silakan. Tetapi amal kamu jangan hanya diomong kosongkan. Bukan hanya meniti di bibir, tetapi dilakukan dengan gerakan dan tindakan. Kamu nak jadi tentera Al-Mahdi pada jalur mana? Quran, maka banyakkan Quran. Kamu nak jadi tentera Al-Mahdi pada jalur sedekah dengan harta, maka banyakkan sedekah. Kamu nak jadi orang yang diangkat sebagai tentera Al-Mahdi pada jalan solat, maka banyakkan solat. Bukannya banyak meramal, tapi banyak amal. Yang ketiga, takbir gini sikit lagi. Tidak menghabiskan waktu pada perkara-perkara yang tidak mendatangkan hasil dan pembinaan. Ya, hari ini antara sektor yang banyak mengambil masa kita adalah telefon. Setiap hari disebutkan dalam satu kajian yang terpercaya pada banyak kajian, manusia di Malaysia, orang Malaysia, rakyat Malaysia menghabiskan sekurang-kurangnya pasca PKP satu hari bersamaan dengan 8 jam ke 10 jam non-stop dengan telefon. Macam mana jalan boleh jadi lagu tu? Ya, hang nak push rank, hang kena tunggu lama bang. Lepas tu hang nak ambil untuk Okta FX, nak kena tengok menatang bar tu, duk naik turun tu, kena tunggu lama. Lepas tu nak isi cikgu-cikgu, nak isi benda apa ke, nak kena tunggu macam-macam. Masa kita diambil dekat situ dah berapa lah. Perjalanan kita dalam kereta balik pi tak dikira lagi. So banyak masa kita ada, tetapi kita tak mau nak manipulate benda tu menjadi benda baik. Kita tak mau nak ubah dia jadi benda yang mendatangkan kebaikan. Duk mengapai untuk nyanyi lagu konten TikTok tak habis lagi. Duk cari lato-lato sampai ke Baling, haram tak jumpa. Baru ni dia lalu dekat mana? Alok Merah atau Alok Merah? Sungai Lokan, Alok Merah. Lalu situ. Bila lalu situ, tiba-tiba
Anak saya tunjuk, latu-latu. Saya kata, mana dah? Atas. Kan ada karan kabel tu, kan ada bola sebiji dua tu kan. No, latu-latu buka karan tu Itu lagi dahsyat. Sebab tu bila kita hari ni duduk sibuk dengan benda-benda tu, akhirnya kita terlupa. Umur kita semakin berkurang, usia kita sudah banyak kita gunakan, dan masa kita yang tersisa ni bila-bila masa saja akan diangkat oleh Allah SWT, dan masih lagi bicara berkenaan dengan kesalahan dan kekurangan orang lain. Sebab tu jangan ambil satu kedudukan menghabiskan waktu pada perkara yang tidak mendatangkan hasil dan pembinaan. Adalah beratok nak makan tempat viral dan sebagainya. Ada. Kalau kata duduk ramai-ramai tu pi mengapai surah, okeylah. Kan mungkin yang duk pi tu mengapai kot, alhamdulillah. Cuma kita ni jangan jadi orang yang condong dan cenderung ke arah sedemikian. Takut sangat. Sebab apa? Salah satu persoalan yang Allah Ta'ala akan bongkarkan di Yaumul Masyar adalah masa yang kamu ada, di mana kamu gunakan. Tua ditanya, muda ditanya, lapang ditanya, sibuk ditanya, masa susah ditanya, masa senang ditanya, masa sakit ditanya, masa sihat ditanya, masa kaya ditanya, masa miskin pun ditanya. So masa mana yang tak ditanya? Seluruh masa ditanya. Sebab tu kena jaga. Dan yang terakhir, betul-betul terakhir, Islam menuntut supaya gerakan Islam dan anggotanya sentiasa berada dalam keadaan aman. Rasulullah SAW bersabda, "Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman." Kata Nabi SAW, minta pertolongan dalam menunaikan hajat kamu dengan melakukan secara rahsia, iaitu dalam usaha kita nak menunjukkan ataupun nak membina satu gerakan Islam yang ampuh dan kukuh, maka kita mestilah berada dalam keadaan yang tidak mudah orang kata apa? Menggelabah. Bila datang satu-satu isu, maka pandang dengan pandangan yang paling tenang dan tenteram. Sebab ketenangan itu milik orang beriman, gopoh-gapah itu milik syaitan. Kata Nabi SAW, sifat tergesa-gesa itu adalah milik syaitan. Maka kita kena elakkan ketergesaan dalam hidup. Dan dalam waktu yang sama juga, biar orang tak nampak kita bergerak itu lebih baik. Orang tak tahu pun kita salat, orang tak tahu pun kita baca Quran, orang tak tahu pun kita sedekah. Sebab tu saya pernah sebutkan, sedekah di zaman akhir ni adalah sedekah yang susah. Nak dapat sedekah yang paling afdal tu susah. Tuan-tuan nak sedekah mana-mana pun orang tahu. Pergi masjid ada CCTV, orang tahu. Tuan-tuan pergi bank in, orang tahu. Tuan-tuan pergi bayar tulis nama hamba Allah pun orang tahu. Tambah pula dah tulis nama hamba Allah, nama ada 10 orang, nombor 1 sampai nombor 9 semua ada nama bin. Melah ni kata hamba Allah. Dah sebut dah nama hamba Allah. Ni Allah ni hamba Allah, dia bagi RM200, siapa tak tahu. Orang pekat kali tengok, oh tak tahu siapa dia. Tak tahu dia tu quick kau dia. Hantar hamba Allah saudara. Saudara, aku mangkap nanti. Tak usah hubung hamba Allah aku tu. Kan? Sebab sifat kita ialah manusia, dia konsisten, konsisten. Dia jadi begitu. Sebab kita dia ada turun naik, dia ada mai, dia ada pi. Sebab tu kita berharap moga-moga kebaikan senantiasa Allah Ta'ala limpah curahkan kepada kita, dan kita senantiasa bermohon kepada Allah moga lidah kita ini senantiasa boleh menyebutkan selawat kepada baginda Nabi SAW. Dan kita juga mohon moga-moga Allah Ta'ala berkati bulan Rejab ini, Allah Ta'ala berkati bulan Sya'ban, dan kita disampaikan ke dalam bulan penuh barakah, iaitu bulan Ramadan. Ambil kebaikan berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj pada bulan Rejab ini. Moga-moga dengan keadaan kita mengambil cakna perjalanan Isra' Nabi SAW yang agung itu, memberikan satu titik penghormatan, satu titik ketakjuban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekukuhan nilai iman yang masih lagi tersisa dalam diri kita yang terhina ini. Moga-moga tuan-tuan, dekat tu dulu perkongsian, mohon maaf masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Kalau ada kekasaran bahasa tu boleh bicara, terlajak kata terasa di mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak daripada hujung rambut sampai hujung nyawa. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa yafudhal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.